Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Dr. Rizwan. Okey, hari ini saya akan buat satu video berkenaan dengan KWSP, iaitu iInvest, iaitu skim pelaburan ahli. Okey, perbagaikan simpanan persaraan anda. Okey, jadi iInvest ni adalah 0% cas jualan awal, memaksimumkan jumlah pelaburan. Okey, jadi jom kita lihat. Okey, anda mempunyai pilihan dan fleksibiliti untuk memperbagaikan portfolio persaraan anda dan meningkatkan simpanan persaraan melalui skim pelaburan ahli. Melalui skim ini, ahli yang mempunyai simpanan yang secukupnya boleh memindahkan sebahagian dari dana dalam akaun satu untuk dilaburkan melalui institusi-institusi pengurusan dana IPD yang dilantik, termasuk syarikat pengurusan unit amanah dan syarikat pengurusan kumpulan wang. Okey, bermula 1 Mei 2020, ahli KWSP yang membuat pelaburan di bawah skim pelaburan ahli SPA akan menikmati pengurangan cas jualan yang dikenakan oleh institusi pengurusan dana IPD untuk tempoh 12 bulan sehingga 30 April 2021. Pelaburan yang dilaksanakan melalui iInvest akan dalam iAccount tidak akan dikenakan sebarang cas jualan oleh IPD. Manakala pelaburan yang dilaksanakan melalui ejen akan dikenakan cas yang dikurangkan dari sehingga 3% hingga 1.5% sahaja oleh IPD. Okey, jadi syarat-syarat kelayakan adalah warga negara Malaysia, penduduk tetap PR, bukan warga negara tetapi berdaftar sebagai ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998, berumur 55 tahun dan ke bawah, mempunyai simpanan KWSP yang secukupnya, mempunyai permohonan melalui kaunter ataupun ejen IPD ataupun iAccount ahli. Okey, warga negara Malaysia yang telah membuat pengeluaran di bawah pengeluaran meninggalkan negara sebelum 1 Ogos 1995 dan kemudian memilih untuk mencarum semula dengan KWSP turut layak. Okey, jadi ahli berumur 50 tahun ke atas boleh memilih untuk melabur dari sebahagian simpanan di bawah pengeluaran umur 55 ataupun 60 tahun pelaburan. Pelaburan ini tidak terikat dengan syarat-syarat skim pelaburan ahli. Permohonan pengeluaran hanya boleh dibuat dalam talian melalui iAccount ahli sahaja. Okey, jadi apa yang anda boleh laburkan? Okey, jadi di sini anda boleh lihatlah kalkulator kira jumlah yang boleh anda laburkan. Okey, di sini gunakan kalkulator untuk mendapatkan anggaran amount kelayakan yang boleh dipindahkan daripada akaun KWSP bagi tujuan pelaburan di institusi pengurusan dana yang dilantik. Okey, jadi saya akan masukkan contoh. Okey, hanya masukkan baki akaun 1. Anda semak baki akaun 1 KWSP anda. Kemudian masukkan umur anda. Okey, sebagai contoh, baki di dalam akaun KWSP ada RM24,000 dan berumur 25 dan ada klik kira. Okey, jadi di sini kita akan buat kiraan untuk anda secara automatik. Okey, jadi sini akan kira untuk anda lah amount yang layak dilabur melalui skim pelaburan ahli ini, iaitu RM24,000 dalam akaun 1 dan berumur 25 dan klik kira, dan amount yang layak untuk anda dilaburkan melalui skim ini adalah RM1,800. Okey, jadi anda perlu semak dulu kelayakan anda sama ada anda layak ataupun tidak. Okey, jadi jadi kita tengok nota di bawah ni. Amount simpanan yang boleh dilaburkan adalah sebanyak 30% daripada jumlah lebihan simpanan asas di dalam akaun 1. Okey, jadi formulanya adalah amount yang boleh dilaburkan baki dalam akaun 1 tolak simpanan asas darab dengan 30%. Amount yang boleh dilaburkan adalah jumlah anggaran pengiraan kasar bagi pengeluaran pelaburan dan tertakluk kepada amount minima pengeluaran sebanyak RM1,000. Jadi pelaburan minima adalah RM1,000. Okey. Okey, jadi KWSP akan memindahkan amount pelaburan yang dipohon daripada simpanan ahli secara terus kepada IPD berkenaan. Okey, jadi ada dua cara lah, cara manual untuk apply secara manual dan menggunakan iAccount ahli. Jadi inilah carta aliran untuk iAccount ahli. Kalau anda adalah iAccount ahli dan anda layak dan ada akses kepada iAccount, anda hanya perlu login ke iAccount dan masukkan ke dalam iAccount dan pergi ke bahagian investment tab ataupun bahagian tab pengeluaran dan anda klik situ dan mohonlah. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh pengiraan kelayakan. Contoh A adalah umur 22, simpanan RM4,000, simpanan asas dia ada RM10,000. Okey, jadi pengiraan pelaburan adalah tidak layak memohon kerana simpanan di akaun 1 kurang daripada simpanan asas baru. Jadi akaun di 1 mestilah lebih daripada simpanan asas baru. Okey, jadi untuk ahli contoh yang kedua, ahli B, umur 22, simpanan di akaun 1 ada RM11,000 dan simpanan asas baru adalah RM10,000. Pengiraannya adalah RM11,000 tolak RM10,000 darab dengan 30% ada RM300. Jadi ahli tidak layak memohon sebab kelayakan minimum untuk pelaburan adalah RM1,000. Okay, jadi kita tengok contoh C pula, yang ketiga ahli C, umur 25, simpanan akaun RM24,000,
Jadi simpanan asas 18,000, jadi akaun 1 melebihi simpanan asas. Dan pengiraannya adalah 24,000 tolak 18,000. Okey, akaun 1 tolak simpanan asas 18,000 darab dengan 30,000 akan dapat adalah RM1,800. Okay, jadi kalau anda tak faham, anda boleh gunakan kalkulator. Saya akan berikan link di bawah nanti. Okey, ahli layak memohon, amount kelayakan minimum adalah 1,000, okey, dan maksimum adalah 1,800. Okey, jadi kepentingan simpanan asas ialah satu jumlah simpanan dalam akaun 1 yang ditetapkan mengikut umur bagi membolehkan ahli memperoleh simpanan sekurang-kurangnya RM240,000 pada umur 55 tahun. Simpanan asas ini membolehkan ahli memperolehi jumlah minimum sebanyak 1,000 sebulan bagi membiayai keperluan asas persaraan apabila bersara kelak selama 20 tahun bermula daripada umur 55 hingga 75 tahun, iaitu selaras dengan jangka hayat penduduk Malaysia. Okay, ahli boleh melaburkan simpanan dalam akaun 1 yang melebihi simpanan asas menerusi institusi pengurusan dana IPD yang dilantik. Kuantum terbaru simpanan asas skim pelaburan ahli SPA telah dilaksanakan mulai 1 Januari 2019. Okey, jadi anda boleh lihat di sini. Okey, jumlah simpanan asas dalam akaun 1 mengikut umur. Okey, umur 18 ada 2,000. Kalau ikut umur 19 4,000 dan seterusnya lah sampai berumur 55 tahun akan ada 240,000 di dalam akaun simpanan asas. Okey, jadi inilah yang diaturkan oleh KDBSP lah. Syarat-syarat simpanan asas yang perlu ada di dalam akaun anda untuk layak memohon pelaburan skim pelaburan ahli. Okey, jadi di mana anda boleh melabur? Okey, jadi senarai institusi pengurusan dana IPD ada banyak institusi, Afimbank, Mbank dan sebagainya. Jadi saya akan berikan link di bawah, jadi anda boleh semak lah senarai-senarai institusi pengurusan dana. Ada konvensional dan ada Islamik, jadi anda boleh semak. Okey, apa yang yang anda perlukan? Pertama, anda perlukan permohonan melalui ejen ataupun kaunter IPD. Anda perlu ada borang KDBSP 9N, AHL dan senarai semak dokumen. Okey, borang ini perlu diperolehi dari IPD yang berkenaan. Okey, jadi saya akan berikan link di bawah lah kalau anda mahu download. Okey, jadi dokumen pengenalan ataupun pasport untuk bukan warga negara yang telah menjadi ahli sebelum 1 Ogos. Jadi bawa kad pengenalan dan borang KDBSP 9N ahli. Okey, jadi KDBSP berhak meminta apa-apa dokumen tambahan dan menolak mana-mana permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Okey, cara yang kedua adalah menggunakan iAccount ahli. Anda perlu berdaftar sebagai pengguna iAccount. Ahli mempunyai telefon bimbit yang berdaftar bagi menerima nombor TAC. Okey, jadi anda login ke akaun iAhli, kemudian anda klik di bahagian pelaburan. Okey, jadi apa yang anda perlu tahu? Okey, pelaburan hanya boleh dibuat sama ada melalui IPD yang dilantik oleh KDBSP ataupun IUTA yang terlibat. Permohonan pelaburan boleh dibuat secara manual melalui ejen ataupun kaunter IPD atau dalam talian melalui iAccount ahli. Permohonan yang telah dihantar ke BSP melalui IPD ataupun IUTA atau secara dalam talian melalui iAccount ahli tidak boleh dibatalkan. Okay, setelah hantar permohonan tak boleh batal lah. Permohonan pelaburan boleh dibuat pada bila-bila masa dalam pelbagai dana unit amanah pelbagai IPD yang dilantik oleh KDBSP sebagai ahli mempunyai amount kelayakan pelaburan. Amount kelayakan pelaburan akan dikemaskini setiap 3 bulan. Ahli tidak dibenarkan membuat pelaburan tambahan menggunakan wang sendiri. Ahli bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaburan yang dibuat. KDBSP tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian. Ahli diingatkan supaya membaca dan memahami secara menyeluruh dokumen dana daripada IPD sebelum membuat keputusan melabur. Ahli tidak boleh memperolehi sebarang dividen yang diisytihar oleh KDBSP ke atas amount yang dilaburkan. Amount yang dipindahkan ke IPD tidak tertakluk kepada penamaan yang dibuat oleh ahli di KDBSP. Bagi ahli berumur 55 tahun ke bawah, sekiranya ahli menjual pelaburan berkenaan atau IPD ditamatkan di bawah SPA, IPD akan mengembalikan semula hasil jualan pelaburan kepada KDBSP. KDBSP akan melepaskan kawalan terhadap pelaburan IPD apabila ahli mencapai umur 55 tahun ataupun ahli waris ahli membuat pengeluaran ke semua simpanan. Sebarang urusan pelaburan adalah di antara ahli ataupun waris ahli dan IPD. Hasil jualan pelaburan ahli tidak akan dikembalikan semula ke KDBSP. Jadi ahli yang telah memilih pelaburan ke unit amanah dalam produk patuh syariah yang disenaraikan oleh KDBSP. Okey, jadi tiada bayaran perkhidmatan dikenakan oleh KDBSP, tetapi ahli akan diingatkan bahawa terdapat cas yang dikenakan oleh IPD ataupun IUTA kepada ahli melabur. Okey, jadi peringatan penting untuk anda. Dokumen-dokumen yang diperlukan, pastikan semua salinan dokumen disahkan dan diakui oleh individu yang diberi kuasa. Okey, jadi saya akan berikan link lah, anda boleh semak orang yang diberi kuasa siapa yang layak untuk membuat pengesahan dokumen anda. Okey, jadi untuk maklumat lanjut saya akan berikan link di bawah nanti, anda boleh hubungi. Okey, soalan lazim mengenai pelaburan, ahli pelaburan.
Okey, ini saya telah terangkan tadi. Okey, apakah saluran permohonan melalui ejen akuntan IPD ataupun melalui iAccount ahli? Apakah syarat-syarat kelayakan? Saya telah terangkan tadilah. Okey, jadi itu saja berkenaan dengan skim pelaburan ahli KDBSP iaitu iInvest. Jadi untuk soalan lazim yang seterusnya, anda boleh semak di bahagian description di bawah. Saya akan berikan link di bawah, anda boleh semak. Okay, jadi saya harap semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda. Kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.